Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad. Nombor metrik 260-646. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan individu iaitu sektor-sektor ekonomi di Malaysia. Okey, next slide. Pengenalan bagi tugasan ini, 3 strategi jangka masa panjang iaitu Dasar Ekonomi Baru DEB, Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Wawasan Negara telah menjadi asas kepada rancangan pembangunan ekonomi Malaysia sejak akhir-akhir ini. Pada tahun 1970, Malaysia diklasifikasikan sebagai negara perindustrian baru. NIC ia mesti mempunyai 30% daripada ekspornya adalah barangan perkilangan, dan pada tahun 1990 ia telah mencapai sasaran. Okey, seterusnya kita beralih kepada sektor-sektor ekonomi di Malaysia. Terdapat 3 sektor ekonomi di Malaysia iaitu pertanian, perhutanan dan perikanan. Okey, bagi sektor pertanian pada tahun 1960, pertanian menyumbang kepada 37% daripada KDNK Malaysia dan 66.2% daripada tenaga kerja. Isunya pula ialah pada tahun 2014, pertanian hanya menyumbang kepada 7.1% daripada KDNK dan menggaji 11.1% tenaga kerja. Manakala kesan kepada bagi sektor ini tanaman perindustrian seperti kelapa sawit dan getah memberi sumbangan yang lebih besar kepada negara. Kita beralih kepada sektor seterusnya iaitu sektor perhutanan. Suruhanjaya Eropah telah mencapai kesimpulan bahawa penanaman kelapa sawit menyebabkan penebangan hutan yang berlebihan. Isu juga hutan yang luas di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur banyak dieksploitasi untuk kayu mereka. Dan kesan daripada sektor ini pelancaran skim perladangan hutan sebahagian daripada inisiatif kelestarian. Okey, seterusnya iaitu sektor perikanan. Sektor ini penyumbang sumber protein termurah negara. Pada tahun 1970, industri perikanan negara telah bertambah baik dan berkembang, terutamanya dengan penambahan kapal pukak tunda dan bot nelayan berjentera. Kesan kepada sektor ini ialah kerajaan telah giat mempromosikan perikanan laut dalam dan pengeluaran aquakultur. Okey, kita seterusnya beralih kepada sektor industri. Kita mempunyai 6 sektor industri iaitu sistem elektromagnet dan elektronik, sistem elektronik, penjanaan kuasa suria dengan sel fotovoltaik, automotif, pembinaan dan pertahanan. Okey, saya akan menjelaskan satu-satu sektor ini. Okey, bagi sistem elektromagnet dan elektronik, kita mengeksport 32.8% dan guna tenaga 27.2% pada tahun 2013. Industri elektrik dan elektronik menyelah sebagai pemain utama dalam sektor pembuatan Malaysia. Peranti mudah alih, telefon pintar, tablet, storan data, optoelektronik, fotonik, gentian optik LED dan teknologi terbenam adalah semua bidang yang Malaysia telah mendapat manfaat daripada permintaan antarabangsa. Okey, seterusnya elektronik. Produk dan aktiviti subsektor termasuk peranti semikonduktor, komponen pasif, litar bercetak dan media, substrat dan sambungan. Peranti semikonduktor mendominasi subsektor komponen elektronik dari segi ekspor bagi sektor elektronik dan elektrik dan elektronik. Pada tahun 2013, ekspor peranti semikonduktor menyumbang kepada 111.19 bilion atau 47% daripada keseluruhan ekspor produk. Seterusnya ialah
penjanaan kuasa suria dengan sel fotovoltaik. Beberapa pengeluar peralatan solar utama telah menubuhkan kemudahan pengeluaran di Malaysia termasuk First Solar, Panasonic, TS Solartech, Jinko Solar, GE Solar, SunPower dan sebagainya. Terdapat 4,042 MW wafer solar cell dan panel yang dikeluarkan di Malaysia pada tahun 2013. Dari segi pengeluaran peralatan fotovoltaik, Malaysia menduduki tempat ketiga di dunia pada tahun 2014 dan hanya di belakang China dan EU. Seterusnya, automotif. Terdapat 27 pembuat kereta dan lebih daripada 640 pembekal kepada sektor automotif di Malaysia. Dengan pengeluaran tahunan lebih daripada 500,000 kereta, sektor automotif Malaysia menduduki tempat ketiga di Asia Tenggara dan ke-23 di dunia. Lebih 700,000 rakyat Malaysia bekerja secara langsung atau tidak langsung dengan sektor automobil yang menyumbang 4% daripada KDNK negara, iaitu sebanyak 40 bilion. Seterusnya ialah pembinaan. Pasaran bangunan di Malaysia bernilai lebih daripada 102.2 bilion. Bangunan selain rumah menyumbang kepada 34% daripada semua bangunan mula. Seterusnya adalah subsektor kejuruteraan awam iaitu sebanyak 30.6%, pembinaan kediaman 29% dan kraf khusus iaitu 5%. Nilai kerja pembinaan di Selangor sahaja adalah sebanyak 24.5%, lebih tinggi daripada mana-mana negeri lain dan diikuti oleh 16.5% di Johor dan 15.8% di Kuala Lumpur. Okey, dan akhir sekali bagi pertahanan. Apabila kerajaan menubuhkan Majlis Industri Pertahanan Malaysia pada tahun 1999 untuk mempromosikan perusahaan tempatan menyertai sektor pertahanan negara, industri baharu telah lahir di Malaysia. Leftet bahagian pembuat kereta utama Malaysia iaitu DRB Highcom mengawal sebahagian besar sektor tanah industri pertahanan. Kenderaan yang direka untuk logistik dan keselamatan adalah roti dan mentega syarikat. Kedua-dua kenderaan tempur infanteri ACV 15 dan kenderaan perisai pelbagai peranan amfibia Leftet AV8 telah disediakan oleh perniagaan kepada tentera darat. Okey, kita beralih pula kepada sektor perkhidmatan. Terdapat 5 jenis sektor perkhidmatan iaitu pertama, keuangan dan perbankan. Indeks Pusat Keuangan Global, Industri Keuangan Kuala Lumpur yang berkembang maju meletakkan Malaysia pada nombor 22 di seluruh dunia. Seterusnya ialah pelancongan. Majlis Penggambaran dan Pelancongan Dunia WTTC bersetuju menggelar Malaysia sebagai destinasi yang penuh dengan janji yang tidak tertunai. Seterusnya pelancongan perubatan iaitu kira-kira 200 juta dolar Amerika atau lebih kurang kira-kira 697 juta telah disumbangkan kepada ekonomi Malaysia iaitu pada tahun 2014. Seterusnya sektor pelombangan. Sumber mineral paling berharga di Malaysia ialah rizab, petroleum dan gas aslinya. Dan akhir sekali bagi sektor perkhidmatan ialah pengangkutan. Lebih banyak perhatian telah diberikan untuk membangunkan infrastruktur semenanjung Malaysia berbanding di Malaysia Timur. Okey, sektor pembuatan pula telah berlaku sejak tahun 1970 apabila tumpuan beralih daripada penggantian import kepada pengeluaran ekspor. Pembuatan bahan kimia dan tekstil serta pemasangan peralatan elektronik dan peralatan elektrik dan kedua-duanya menyaksikan peningkatan yang ketara dalam pengeluaran. Majoriti pengeluaran perindustrian Malaysia berasal dari kawasan bandar, Kuala Lumpur dan keseluruhan zon maju di sepanjang pantai barat. Penciptaan zon perdagangan bebas adalah satu taktik yang digunakan untuk meningkatkan ekspor barangan perkilangan dan
dan penumbuhan estet perindustrian di wilayah kurang membangun di negara ini telah membantu meningkatkan pembuatan dan mengatasi pengembangan industri. Dan bagi sektor perdagangan pula terdapat dua struktur, iaitu struktur ekspor Malaysia berubah secara mendadak pada dekad terakhir abad ke-20. Produk elektrik dan elektronik merupakan bahagian terbesar bagi penghilangan yang diekspor, dan import dikuasai oleh alat ganti elektronik, mesin dan barangan perkilangan lain seperti storan data dan sebagainya. Ketua Rakan Dagang Malaysia antaranya ialah Jepun, Singapura dan Amerika Syarikat. Seterusnya, buruh dan cukai. Bagi buruh, perkembangan ekonomi permintaan yang besar dalam sektor pembuatan dan pembinaan serta perkhidmatan telah menyumbang kepada penggunaan buruh yang paling besar. Bagi cukai pula, kita mendapat cukai langsung dan tidak langsung daripada sumber utama hasil cukai dan menyumbang dengan ketara kepada belanjawan negara. Kesimpulannya, bagi tugasan ini, kita boleh melihat kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar seperti dasar ekonomi baru dan lain-lain sebagai langkah untuk memperbaiki keadaan ekonomi di Malaysia serta mengatasi masalah ketidakseimbangan yang berlaku di Malaysia. Okey, saya rasa setakat itu sahaja pembentangan bagi tugasan individu ini. Sekian, terima kasih.